Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Iza Izlan dalam agenda Awani, dan pada hari ini kita nak cakap sikit tentang belia. Dan kita tahu dalam agenda Awani sendiri kita banyak mengupas isu-isu belia dan juga orang-orang muda di Malaysia ni, dan bagaimana kos sara hidup telah meningkat dan pelibatan orang muda dalam politik dan sebagainya. Dan pada hari ini saya menjemput seorang tetamu yang belia ni cukup dekat dengan hati beliau, iaitu Syahril Sufian Hamdan, ex-Pemuda UMNO. Selamat datang ke agenda Awani. Dan beliau juga telah melibatkan di dalam parlimen belia yang baru-baru ini berlangsung. Dan so sekarang ni kita nak cakap tentang suara Gen Y dan juga secara spesifiknya ekonomi dan juga kos sara hidup dan juga pelibatan orang muda dalam politik itu sendiri, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan belia. Okey, so saya nak tanya dengan Syahril soalan pertama saya lah. Okey, sebagai seorang belia sendiri dan juga mewakili suara orang belia, bagaimana agaknya status quo pada ketika ini suara orang belia itu yang masih tidak didengari oleh orang-orang lain ataupun di parlimen dan sebagainya. Jadi Syahril sebagai wakil, bagaimana ingin mengubah status quo itu? Saya rasa itu satu penerangan yang agak menarik, kerana memang dalam dewasa ini kita lihat sudah banyak suara-suara meminta agar suara belia ataupun aspirasi belia dijulang dalam segenap aspek, sama ada dari segi perangkaan dasar, dari segi keterlibatan belia sendiri dalam contoh dalam aspek politik dan juga ekonomi, dan juga memastikan bahawa perkara-perkara dan keputusan-keputusan dilaksanakan oleh kerajaan itu adalah mesra belia. Saya rasa ini adalah satu proses yang kita lihat seperti satu proses evolusi. Bermakna saya rasa tak tepat kalau kita kata suara belia itu langsung tak didengari. Banyak saluran-saluran yang telah diwujudkan, contohnya seperti dari sebut tadi soal Parlimen Belia Malaysia dan juga majlis-majlis belia dan majlis perundingan yang telah lama wujud. Cuma persoalannya sekarang, ada kesediaan, wujud satu kesediaan oleh kepimpinan atasan untuk menerima input-input yang datang daripada belia. Saya rasa itu yang lebih penting, bukan soal saluran, sebab saya rasa saluran itu dah ada. Macam mana kita nak pastikan pemerkasaan suara itu diterjemahkan dari segi keputusan-keputusan pihak atasan. Okey, pada pandangan Syahril sendiri, sebenarnya adakah ia sesuatu yang kalau boleh saya katakan sesuatu yang inevitable ataupun yang tak dapat dielakkan untuk seseorang itu didengari, ataupun suara dalam konteks ini suara belia itu didengari, perlunya masuk melalui saluran politik? Adakah itu perlu? Saya rasa saluran politik kekal sebagai saluran yang utama, tapi saya tak rasa tepat kalau kita nak kata, walaupun saya sendiri dalam arena politik, saya rasa tak tepat kita katakan politik saja satu-satunya saluran. Is still saluran utama, tetapi banyak lagi saluran-saluran lain yang mungkin dari segi kesukarelawanan belia itu, dia bukan politik tapi dia terbabit dan dia boleh dekat dengan kepimpinan. Itu yang kita nak. Kita tak katakan semua orang belia minat nak masuk parti politik, tidak. Tetapi semua belia, saya rasa ramai belia yang berminat nak pastikan suara dia didengari, dan selagi kita ada platform dan saluran yang politik ataupun separa politik ataupun tak politik langsung, NGO dan sebagainya, kita boleh sampaikan suara itu yang kita rasa penting. Cuma saya nak tambah sikit kalau boleh dari pengacara yang saya rasa relevan kenapa dewasa ni kita banyak cakap pasal suara belia adalah kerana belia generasi Y ni, Gen Y ni adalah satu generasi yang cukup berbeza daripada dulu. Daripada dulu saya rasa jurang antara Gen Y dengan generasi ibu bapa kita ataupun Gen X itu sendiri sebelum kita adalah lebih besar daripada jurang-jurang sebelumnya. Saya rasa itu yang menyebabkan banyak orang bercakap sekarang ini, sebab aspirasi lain, aspirasi ekonomi lain, aspirasi cabaran-cabaran mereka juga lain. Jadi sebab itulah perlunya satu pengkhususan yang lebih spesifik kepada belia sekarang ni berbanding mungkin 20 atau 30 tahun dahulu. Dan sebenarnya agak penting untuk kita ingat bahawa generasi Y ni yang akan menjadi pelapis kepada pemimpin-pemimpin yang ada pada ketika ini. Dan untuk bagi suara mereka didengari adalah amat penting. Dan dengan wujudnya Parlimen Belia contohnya sebagai salah satu saluran ataupun untuk mencari pelapis dan sebagainya, boleh tak Syahril ceritakan sedikit pengalaman dan mungkin aspirasi Syahril sendiri untuk menceburkan diri dalam arena politik dan juga dengan mengambil langkah pertama untuk melibatkan diri dalam Parlimen Belia dan sebagainya? Dalam soal Parlimen Belia, mungkin saya kongsi sedikit pengalaman saya lah. Macam saya tanya tadi, saya rasa satu inisiatif yang baru, satu inisiatif yang cukup menarik daripada kerajaan, daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk mewujudkan Parlimen Belia ni, kita lihat dah ada di negara-negara lain. Tapi apa yang menarik bukan saja sebab dia baru, tetapi cara kempen kita, cara undian tersebut juga banyak mencerminkan ciri-ciri belia sekarang. Apa maksud saya? Maksud saya adalah kempen tu rata-ratanya
media sosial. Jadi dia tak ada banyak mengikut style ataupun gaya kempen mungkin dalam politik yang arus perdana, tetapi dia lebih menjurus kepada media sosial. Jadi poster media sosial, video dan sebagainya, itu yang kita gunakan untuk mendekatkan hati kita dengan pengundi. Dan juga pengalaman tersebut mengajar saya inilah sebenarnya satu cerminan ataupun satu petanda. Mungkin inilah cara kempen ataupun cara politik of the future untuk masa depan. Jadi saya rasa itu satu eksperimen. Kalau eksperimen taklah, tapi perintis. Training for us, tapi juga perintis sebagai satu generasi yang pertama untuk masuk Parlimen Belia ni. Saya rasa cukup bagus bahawa style kempen ataupun gaya kempen tersebut terbuka dan juga digunakan melalui saluran media sosial. Saya rasa satu pengalaman yang cukup baiklah untuk saya. Saya pun rasa teruja, terbabit dengan proses tersebut. Dari segi soal aspirasi saya pula dalam Parlimen Belia Malaysia ni, saya rasa kita tunggu melihat waktu persidangan besok dalam tahun depan, insya-Allah. Tapi apa yang saya nak bawa, saya rasa tak banyak beza, banyak kesamaan. Saya sekarang ni bila dah habis kempen, kita boleh bincang juga tentang apa manifesto yang dibawa oleh sahabat-sahabat lain yang menang juga. Saya nampak banyak kesamaan dalam semua aspirasi kita. Banyak menjurus kepada perumahan, banyak menjurus kepada keterlibatan orang muda dalam sistem politik ataupun sistem perundangan, sistem politik ataupun sistem perangkatan dasar. Saya rasa itu cukup penting. Saya lihat banyak calon-calon yang memperjuangkan isu tersebut. Ada juga isu macam contoh saya cuba bawa isu yang lebih dekat dengan belia di kawasan bandar, sebab saya wakil Parlimen Belia Malaysia untuk wilayah persekutuan. Dari segi internet, jalur lebar, macam mana kita nak meningkatkan penetration internet tersebut, konektiviti tersebut untuk orang muda di Kuala Lumpur. Jadi saya nampak itulah 2-3 isu secara general dulu, secara umum dulu, apa yang saya cuba bawa, insya-Allah besok. Menarik, dan kita perlu berhenti berehat seketika, Syaril, dan selepas ini mungkin kita nak cakap sedikit dengan lebih spesifik isu-isu yang dilalui dan dihadapi oleh golongan belia pada ketika ini, dan kita akan kembali selepas ini. Berhenti berehat, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam agenda awal dan kita masih lagi dengan Syaril Sufian Hamdan, iaitu Exco Pemuda UMNO, dan kita akan membincangkan tentang isu-isu belia. Dan saya tertarik tadi dengan apa yang Syaril cakap tadi pasal memperjuangkan isu yang cukup dekat di hati belia, iaitu seperti konektiviti dan wujudnya internet dan sebagainya, sebab kita sentiasa nak ada connection to internet kan. Okey, so nak tanya sikit dari segi internet juga ekonomi orang muda ni, dan kita dapat lihat banyak ada satu wave of entrepreneurs di kalangan orang muda, di mana mereka buka blog shop dan Insta shop dan sebagainya. Jadi apa yang Syaril dapat lihat daripada observation ini, di mana orang-orang muda semakin kreatif dan semakin menggunakan internet itu untuk menambah pendapatan mereka untuk menyara kos sara hidup. Ya. Saya rasa itu satu perkembangan yang menarik juga dalam generasi kita. Kalau sebelum ni kita lihat generasi Y mungkin dianggap satu generasi yang banyak melompat kerja lah. Dia tak stay dalam, dia tak kekal dalam satu pekerjaan tu lebih daripada 3 atau 4 tahun. Saya sendiri ada pengalaman tu, lepas 2 tahun lebih saya pergi ke pekerjaan lain pula. Berbanding dengan mungkin generasi sebelum yang lebih orang kata setia sikit lah dengan dia punya majikan, dia kekal berpuluh-puluh tahun kadang-kadang. Mungkin ada kajian yang mengatakan kenapa? Mungkin saya rasa ada, saya terbaca, tak boleh ingat, saya tak dapat ingat kajian mana yang tepat. Tapi yang saya dengan kajian yang saya baca tu, dia banyak menyebut mengenai dua perkara. Tahap keyakinan generasi Y ni kadang-kadang lebih tinggi daripada mungkin generasi sebelum waktu umur tu lah. Dia punya confidence level tu lebih tinggi. Tu satu perkara. Dia lebih banyak mengambil risiko. Kedua, saya rasa satu faktor ringkas saya nak sebut adalah freedom of information ataupun keberadaan ataupun betapa banyaknya dan cepatnya maklumat ataupun informasi sampai kepada generasi kita. Jadi dia lebih tahu mengenai apakah pilihan-pilihan dia. Jadi options dia lebih terbuka, dia lebih tahu. Jadi mungkin sebab itulah secara strukturnya dia lebih rela, lebih sedia untuk berpindah ke sesuatu jawatan ataupun tempat lain dari segi pekerjaannya. Tapi berbalik kepada apa yang Izzah sebut tadi mengenai
industri-industri kreatif ataupun pekerjaan-pekerjaan saluran-saluran pendapatan yang mungkin berbeza sikit daripada dahulu. Saya rasa ini juga mencerminkanlah kepribadian Gen Y sekarang yang kreatif dalam mencari saluran-saluran pendapatan yang berbeza daripada konvensional. Jadi keusahawanan dia bukan lagi keusahawanan yang mungkin sebelum ni dalam erti kata keusahawanan yang kita faham sebelum ni, tetapi banyak menggunakan saluran-saluran yang baru seperti internet dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan dan juga pendapatan masing-masing. Kita lihat mungkin dalam 5 ke 10 tahun lagi sama ada industri ni ataupun saluran pendapatan ni lebih besar. Yang penting kita mahukan kerajaan bantu usahawan, sama ada usahawan konvensional ataupun usahawan internet dengan bantuan dana dan sebagainya. Saya rasa itu sama pentinglah dulu ataupun sekarang. Bercakap tentang dana tu, ada dalam bajet 2012 pelan transformasi belia sebanyak 320 juta. Jadi pada pengamatan Syaril sendiri dengan jumlah 320 juta ni mungkin apakah betul-betul bantuan yang akan dipecahkan untuk kaum belia itu sendiri? Saya rasa dalam transformasi belia negara ni PTBN 320 juta banyak membantu dalam segenap aspek. Kalau tadi kita sebut soal keusahawanan dan dana-dana yang diberikan khusus untuk orang belia, lebih daripada PTBN pun saya nampak ada dana seperti tekun dan sebagainya yang juga akan menjurus kepada orang belia. Tapi yang bercakap tentang bajet ataupun belanjawan 2015 yang saya paling tertarik adalah Bandar Belia ataupun One Malaysia UCT ni yang telah disebut dan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini adalah sebenarnya satu idea yang dibawa oleh Pemuda UMNO Malaysia, oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin sendiri, iaitu kita nak satu mekanisme untuk bukan sahaja mewujudkan rumah-rumah mampu milik, tapi untuk belia generasi Y ni kita sedar, Pemuda UMNO Malaysia saya sedar bahawa bukan setakat kita nak adakan rumah yang mampu milik di kawasan-kawasan luar bandar ataupun pinggiran bandar, tapi kita nak juga ekosistem yang mesra belia. Maknanya dari segi pengangkutan awam, dari segi gaya hidup, perkara-perkara yang penting untuk orang belia supaya mereka boleh selesa dan mahu tinggal di kawasan tersebut. Kita tak nak cuma letak rumah mampu milik di kawasan bandar-bandar satelit tapi mereka terpaksa datang ke pusat bandar Kuala Lumpur dan sebagainya untuk melakukan ataupun untuk menjalankan kehidupan harian mereka. Kita nak dengan insya-Allah dengan Bandar Belia ni ada satu ekosistem lengkap, komprehensif, bukan saja rumah tapi cukup dengan lifestyle ataupun gaya hidup yang mesra. Jadi benda ni dirasakan akan bawa satu benefit lah untuk orang muda. Dan bercakap tentang kos rumah yang tinggi dan sebagainya. Kalau kita lihat pada ketika ini, banyak kawan-kawan saya juga dan kita dapat lihat di social media dan sebagainya, dan surat khabar juga mengatakan bahawa harga rumah semakin naik dan sebagainya, dan kita sebagai orang muda secara tak langsung kita sebenarnya egocentrik dan kita nak what's in it for me, dan kita fikir tentang diri kita dulu, okey, ada rumah tak, ada kereta tak dan sebagainya. Dan dengan kos hidup yang semakin tinggi ni, dan saya rasa kebanyakan orang sukar untuk memiliki sebuah rumah contohnya dan sebagainya. Jadi Syaril sebagai wakil orang muda ni, apa sebenarnya isu-isu selain daripada tidak mampu memiliki rumah, apa lagi isu-isu penting yang sebenarnya perlu diberikan perhatian untuk bagi orang muda ni bukan saja lebih bahagia tapi supaya boleh fokus kepada benda-benda lain pula. Selain perumahan lah. Yeah. Selain perumahan, saya lihat ni saya punya pendapat peribadi lah. Apa yang penting untuk generasi kita adalah peningkatan kemampuan atau peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing bagi saya sebab kebetulan saya juga pegang Biro Profesional Muda sebagai selaku pengerusi Biro Profesional di bawah Pemuda UMNO Malaysia. Lepas kajian yang saya laksanakan dan juga aktiviti-aktiviti yang saya telah lakukan, yang saya lihat apa generasi kita mungkin perlukan adalah bantuan latihan kemahiran. Kemahiran bukan dari segi kemahiran vocational saja, tetapi kemahiran insaniah. Ini perkara yang memang saya perjuangkan dalam tahun kebelakangan ini. Di mana kita insaniah bermakna soft skill ataupun kemahiran berucap, kemahiran bercakap dan sebagainya. Sama ada tadi kita bincang tentang internet business. Sama ada nak jadi usahawan ataupun nak jadi seorang profesional berjaya dalam kerjaya, saya rasa orang muda di Malaysia ni kemahiran teknikal dia dah ada. CGPA dia mungkin tinggi. Tetapi sejauh mana dia mereka mampu untuk mempamerkan kemahiran-kemahiran yang lebih soft sikit ataupun yang lebih berbentuk insaniah
yang dirasakan perlu cukup penting dalam era globalisasi ini untuk naik dalam sesuatu struktur korporat maupun dalam keusahawanan diri. Bukan sekadar nak tahu macam mana kita lakukan sesuatu perkara secara teknikal, tetapi nak naik dalam struktur kepengurusan sesuatu perniagaan ataupun sesuatu pekerjaan perlu ada kemahiran tersebut. Saya rasa itu satu perkara yang cukup penting. Okey Syaril, kita akan berhenti berehat seketika dan lepas ni kita nak cakap lagi tentang perjuangan dan mungkin aspirasi orang muda dan juga apakah cabaran-cabaran yang dilalui oleh typical young people di Malaysia ni. Tapi kita berhenti berehat seketika dahulu dan kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam agenda wanita. Kita masih lagi dengan Syaril. Okey, Syaril nak cakap tentang kos perumahan dan sebagainya. Tadi ada Syaril ada menyebut sedikit kan. So, kita ada banyak bantuan seperti skim rumah pertama, prima dan sebagainya. Adakah ini bantuan-bantuan yang cukup untuk membantu orang muda untuk memiliki rumah? Kerana rumah ni sesuatu yang penting lah kalau boleh dikatakan kan. Apa pendapat Syaril? Saya rasa dah isu perumahan ni dah bermain dalam media dan juga dalam perbincangan politik dah beberapa tahun kebelakangan ini. Saya nak kata cukup kita rasa kita tengok dulu sejauh mana bagusnya pelaksanaan pelan-pelan ataupun rancangan pembinaan perumahan mampu milik prima dan sebagainya. Saya rasa insya-Allah akan membawa satu perubahan yang bagus kepada rakyat amnya. Tapi bercakap kembali tentang belia, saya tertarik dengan skim perumahan belia yang telah diumumkan baru-baru ini, di mana kita lihat pasangan dari umur 25 ke 40 tahun, ini satu gap ataupun satu julat umur seorang belia yang dah bekerja beberapa tahun, dah mula berkeluarga dan memerlukan perumahan. Untuk mereka dalam umur 25 ke 40 tahun ini diberi peluang ataupun diberi satu skim khusus untuk memiliki rumah di bawah harga RM500,000 untuk rumah pertama. Saya nampak ini satu perkembangan yang baru kerana dia menjurus langsung kepada orang belia. Dia menjurus langsung pada orang belia, jadi bukan sahaja prima dan sebagainya yang nampak lebih pukal. Tetapi kali ini skim ini lebih menjurus dan memberi pengkhususan dengan kesedaran bahawa belia merupakan satu kumpulan ataupun satu golongan yang di mana perumahan itu adalah satu perkara yang cukup fundamental dan cukup asas untuk seseorang yang mahu mula bekerja dan mahu berkeluarga. Saya rasa adalah satu perkembangan yang baik. Tapi macam saya sebut tadi, pelaksanaan lah, kita harapkan pelaksanaan itu sama teruja kita dengan melihat pelaksanaan itu berbanding juga dengan rancangan atas kertas. Okey, Syaril sebagai salah seorang Exco Pemuda UMNO dan boleh saya katakan salah satu suara untuk orang muda, okey, dalam Parlimen Belia dan sebagainya. Dan Syaril sendiri dapat melihat ada ramai rakan-rakan Syaril, rakan-rakan seperjuangan yang sebaya dan ingin masuk ke dalam bidang politik dan sebagainya untuk memperjuangkan semangat orang muda dan sebagainya. Jadi pada pendapat Syaril sendiri, adakah boleh ataupun orang muda ni berkemampuan untuk memberikan penyelesaian kepada isu-isu lama yang telah ada di Malaysia ni dan mungkin secara tak langsung menghubungkan balik dengan orang-orang muda? Isu-isu lama. Bukan saja fokus kepada isu-isu orang muda tetapi juga isu di negara ini secara keseluruhannya. Saya rasa tak ada sebab kenapa orang muda ataupun mana-mana segmen, kita keluar sikit daripada kerangka orang muda saja, kan, mana-mana segmen ataupun kumpulan umur, saya rasa mempunyai perspektif tersendiri. Tak bermakna perspektif orang muda itu lebih tepat ataupun lebih baik daripada perspektif orang yang mungkin dewasa sikit. Itu adalah satu kesedaran yang selalu saya pesan kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Kita bukan nak kata orang muda ni pandai tahu semua, tidak. Orang muda mempunyai perspektif sendiri disebabkan generasi kita membesar dalam satu ekosistem, dalam satu persekitaran yang cukup berbeza dengan lambakan maklumat dan sebagainya. Itu sahaja yang kita cuba perjuangkan. Maknanya perspektif kita mungkin berbeza sikit. Kita ada idea yang berbeza sikit. Jadi persoalan asas sama ada mana-mana segmen berhak bersuara ataupun mempunyai idea yang saya rasa tak timbul kerana semua mempunyai perspektif sendiri. Apa yang kita nak adalah untuk dipastikan bahawa suara orang muda sebagai salah satu segmen daripada segmen-segmen yang lain didengari juga. Sebab saya sebut macam tu sebab kadang-kadang akan ada satu prasangka mungkin bahawa orang muda belum cukup matang,
orang muda kurang pengalaman dan sebagainya, itu kita terima. Memanglah orang yang lebih pengalaman akan sedikit berbeza perspektif. Tapi ada juga kelebihan datang daripada orang muda kerana perspektif kita akan berbeza sebab waktu kita membesar itu berbeza. Jadi melihat cabaran-cabaran yang akan datang ni, saya nampak banyak menjurus kepada peredaran zaman, peralihan zaman dalam Malaysia dan juga di luar negara secara global yang memerlukan perspektif orang muda lebih didengari. Itu saja yang kita minta supaya sama taraf dari segi volumenya suara kita untuk dipertimbangkan oleh kepimpinan. Tak semestinya semua apa yang kita kata adalah benar, tapi kalau boleh jangan ada prasangka, jangan ada satu prejudis bahawa orang muda semestinya tidak tahu ataupun tidak mampu memberikan idea yang bernas. Betul. Okey, dan Syahril sendiri sebagai seorang yang menggalas tanggungjawab untuk memberikan suara untuk orang muda ni, mungkin banyak yang Syahril jumpa orang muda yang mungkin ada aduan ataupun ada cadangan yang disuarakan kepada Syahril sendiri, dan Syahril sebagai orang tengah, apakah isu-isu ataupun apa sebenarnya sentimen orang-orang muda ni, apa yang mereka mahukan sebenarnya at the end of the day? Kalau nak cakap apa yang dia nak, apa yang mahukan memang tak habis. Saya rasa yang penting daripada pengalaman secara amnya lah. Banyak segmen, dia bergantung pada tahap pendapatan, dia bergantung daripada latar belakang orang muda itu sendiri. Dia akan berbeza-beza. Jadi apa yang special juga pasal Gen Y ni saya rasa adalah keistimewaannya kita punya segmen cukup berbeza. Ada, kalau mereka yang tinggal di bandar berpendapatan rendah ataupun sederhana, akan ada pengalaman ataupun perspektif yang cukup berbeza dan keperluan yang cukup berbeza daripada segmen-segmen lain. Secara amnya yang saya boleh kongsi, banyak yang saya dengar adalah berkaitan kos sara hidup. Kos sara hidup terutamanya mereka yang duduk di kawasan bandar banyak berkenaan dengan perumahan dan juga banyak berkenaan dengan perkara urus tadbir, maknanya governance issues. Orang muda mempunyai idealisme yang tinggi. Jadi mungkin banyak kita bincang hari ini adalah berkisar ekonomi. Tapi ada juga satu segmen ataupun satu keperluan, satu kemahuan daripada orang muda yang mempunyai idea-idea sendiri bagaimana mengurus tadbir negara ini dengan lebih baik, demokratik dan sebagainya. Jadi boleh saya simpulkan bahawa orang muda ini pun sebenarnya ada tahap kesedaran dalam apa isu-isu, current issues dan sebagainya yang berlaku di sekeliling mereka. Okey Syahril, itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak datang ke set Agenda One ni hari ini membincangkan tentang isu belia dan sebagainya. InsyaAllah boleh datang lagi dan cakap lagi tentang isu-isu lain pula, insyaAllah. Dan itu dia tadi Syahril Sufi Hamdan, Exco Pemuda UMNO, bersama dengan kita tadi bercakap tentang suara Gen Y dan juga isu-isu yang melibatkan golongan muda di Malaysia ini. Teruskan menonton Astroani Berita Segenap Dimensi. Saya Izzah Izlan. Assalamualaikum dan selamat.